serangan terhadap badan kehakiman melampau. Akhirnya, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membalas balik serangan pihak tertentu terhadap badan kehakiman dan berkata, "Hadirin yang saya hormati, kebelakangan ini Mahkamah berhadapan dengan kes-kes berprofil tinggi dan melibatkan kepentingan awam. Adalah menjadi lumrah bagi kita para hakim untuk menerima kritikan dan tohmahan daripada pihak terkilat dengan keputusan-keputusan mahkamah. Apalagi bagi kes-kes yang berkepentingan awam." Dan berkata demikian ketika berucap dalam majlis mengangkat sumpah jawatan dan tak setia Hakim Mahkamah Tinggi kemarin. Menurut beliau, walaupun rakyat termasuk ahli politik pada tahap tertentu bebas untuk mengkritik, ia tidak bermakna mereka boleh melancarkan serangan yang tidak berasas dan keji terhadap badan kehakiman atau hakim tertentu demi mencapai matlamat mereka sendiri. Dia berpendapat serangan terhadap hakim dan institusi yang berlaku agak keterlaluan. Tengku Maimun juga memberi amaran kepada mereka yang menyemai benih keraguan di kalangan orang ramai mengenai integriti badan kehakiman atau hakim. Dan berkata integriti sistem keadilan dan kebebasan badan kehakiman tidak akan dikompromi dalam apa jua keadaan. Apabila timbul keperluan untuk badan kehakiman dikritik, ini harus dilakukan dengan cara yang membina dan tidak menjejaskan kebebasan dan keyakinan orang ramai. Beliau menyeru agar para hakim mesti kekal kuat dan tabah serta istiqamah dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Menurutnya, walaupun para hakim tidak dapat mengawal tindakan dan tomahan sesetengah pihak yang berniat untuk terus memburukkan atau memusnahkan imej badan kehakiman, namun para hakim berada dalam kawalan untuk memastikan tiada sesiapa yang mencampuri urusan mereka. Dalam erti kata lain, tiada campur tangan dalam badan kehakiman jika kita hakim tidak membenarkan perkara itu berlaku, tegasnya. Beliau juga menyatakan bahawa memandangkan badan kehakiman adalah barisan pertahanan terakhir dalam demokrasi perlembagaan, tidak boleh ada syak wasangka bahawa ia berada di dalam kawalan orang lain. Tengku Maimun mengakui walaupun hakim tidak terlepas daripada kritikan dan accountability awam, dan berkata itulah sebabnya penghakiman bertulis adalah penting supaya ia boleh dibaca, dianalisis, dibincangkan dan dibahaskan. Beliau juga mengingatkan hakim bahawa campur tangan dalam badan kehakiman tidak akan berlaku selagi kes diputuskan tanpa rasa takut atau pilih kasih, tanpa niat jahat atau motif, tanpa sebarang tekanan luar atau dalaman dan tanpa mengambil kira personaliti. Menurut Tengku Maimun, badan kehakiman tidak boleh berada dalam tawanan mana-mana pihak. Walaupun Ketua Hakim Negara tidak menyebut mengenai siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, tetapi secara tersirat itulah maksudnya. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selepas mendapati bersalah menyeleweng dana SRC berjumlah RM42 juta. Kes tersebut kini di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan setelah Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan beliau pada 8 Disember tahun lalu. Dalam hubungan ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Perkhidmatan Pasir Faiz Fazil berpendapat tindakan setengah pihak yang cuba mencalar kredibiliti para hakim dengan dakwaan tidak berasas dan liar adalah untuk menjatuhkan kredibiliti badan kehakiman yang semakin bebas dan berintegriti. Di manakah kredibiliti SPRM yang percaya kepada maklumat dalam sesuatu blog atau media sosial, sedangkan penulis tersebut sendiri seorang yang tidak hormat pada undang-undang Malaysia. Raja Petra tidak mengendahkan apa-apa saman fitnah yang difailkan terhadap dia dan memilih untuk terus tinggal di luar negara. Soalnya, katanya perkara 125/3 Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan tentang penubuhan tribunal terhadap hakim-hakim. Peruntukan ini dibuat khusus bagi memelihara kesucian badan kehakiman itu. Seharusnya SPRM menghormati peruntukan Perlembagaan Persekutuan ini supaya keluhuran undang-undang terus tertegak. SPRM perlu bertindak sebagai badan yang bebas dan adil, tegasnya. John China bersetuju dengan pandangan beliau bahawa sistem kehakiman yang baik dan berintegriti melambangkan asas kekuatan sesebuah negara. Justru sepatutnya polis siasat siapakah yang mendalangi serangan terhadap badan kehakiman. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui cara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.